الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuan sifat ilmu yang ada pada zat Allah Taala menemukan kita lagi pada hari ini selepas 2 minggu kita tak jumpa. Kita bercuti, nak kata bercuti pun tak dicutikan pun boleh jadi. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan 2 minggu tak jumpa tu, kita masih lagi diperbetulkan niat kita. Setiap kali kita mari ngaji, kita mari buatlah apa-apa pun kita betul niat kita buat supaya dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya benda-benda kita buat tu dapat benda yang bangsa akhirat. Biar benda yang kita buat tu tak rugi. Mudah-mudahan Allah Taala jagalah niat kita. Dok terpesong, dok lari daripada landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah atas segala kesyukuran, atas segala nikmat, atas segala ujian, atas segala rezeki yang Allah Taala bagi kepada kita. Banyak-banyakkan bersangka baik dan banyak-banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dengan bersangka baik dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni orang yang sabar. Orang yang nak membuahkan sabar dalam diri ni kena banyak bersangka baik dengan Allah Taala, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara sifat ahli syurga adalah bersangka baik dengan Allah Taala dan banyakkan bersyukur atas segala benda kebaikan dan kejahatan yang berlaku pada diri kita. Jadi kita sambung lagi bacaan ulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 69 sebelum kita khatam pada minggu depan. Kita khatam minggu depan, jadi kita baca dulu hari ni sehinggalah kita sipang sikit untuk bacaan khatam pada insya-Allah Maulid, pada Maulid minggu depan. Jadi 2 kitab dah kita dah. 2 kitab. Sedar 2 kitab. Siapa setahun ni? Tak apa setahun ni kan? Tak apa setahun pun rasa. Kalau 2 kitab tu cukup setahun dah? Tak ke yang? Tak. Kitab nipis-nipis. Tak apalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumika fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita ambil atas tu sikit. Sesungguhnya kata mengarang, sesungguhnya kita bermohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada api neraka dan limpah kurnia dan rahmat-Nya. Minta doa, minta dengan Allah Taala, Allah selamatkan kita daripada api neraka
dengan limpah kurnia, limpah apa segala nikmat yang Allah Taala bagi dan rahmatnya dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kemuliaan yang diberikan kepada ahli syurga. Kemuliaan yang diberikan kepada ahli syurga. Ahli syurga ni orang nak dapat masuk syurga bukan barang ujian dia bukan biasa kat dunia. Ujian dia besar. Nak boleh ke rasa nikmat syurga tu? Kalau nak dapat kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada ahli syurga ni, ujian dia besar. Sebab tu dekat dunia apabila terima ujian, banyakkan kembali hati kita kepada Allah. Mudah ya. Masa kena tu Allah. Allah. Nak sebut Allah. Kita nak arah orang kita sebut Allah dulu ke sebut bahasa je. Tengoklah. Nak ayatnya, tengok belakang dulu lagi cerita. Ayat kemuliaan yang diberikan kepada ahli syurga. Mereka saling mengunjungi sesama mereka. Pada hari Sabtu, anak-anak akan mengunjungi ibu bapa mereka. Pada hari Ahad pula, para ibu bapa bertemu dan bermain dengan anak-anak mereka. Pada hari Isnin, murid akan pergi menziarahi guru-gurunya. Pada hari Selasa pula, guru-guru bertemu mesra dengan muridnya. Pada hari Rabu, seluruh umat Islam, seluruh umat mengunjungi para nabi. Dan pada hari Khamis, para nabi pula yang mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada hari Jumaat, sekalian para nabi dan rasul pergi ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan didatangkan hidangan khuldi. Lalu mereka makan hidangan yang bermacam nikmat dan cita rasanya daripada benda-benda yang diingini nafsunya. Apa benda, segala benda yang kita nak pada ketika tu, bukan kata minta, nitah ada, cokoh ada. Nitah dalam hati. Nitah dalam hati. Kenapa nitah dalam hati? Kebak pun siapa? Nitah baru nitah tak sebut, dah lebih mulut lagi siapa? Nak kata gitu. Digambarkan nikmat di syurga. Beginilah kemuliaan penghuni syurga. Kemudian datang pula bekas daripada cahaya berisi minuman, syaraban tahura. Syaraban tahura tu bahasa Arab tu. Bahasa Arab. Daripada perkataan syaraba. Syaraba yashrubu. Isyrab. Isyrab, minumlah olehmu. Isyrab syai. Lagi nak minum air, isyrab. Jom. Hayya isyrab. Ajak minum air tu. Kalau ajak orang puang, isyrabi. Ya habibati, isyrabi. Kenapa abang cakap Arab hari ni? Belajar bahasa Arab sikit di dekat Sungai Buaya. Isyrabi. Kalau dia nak ajak kita minum, isyrab. Minumlah olehmu. Ai al-ma'u. Itu nak kata syaraban tahura. Daripada perkataan syaraba. Syaraban tahura. Saya nak ajak minum air, ada lah. Ada. Isyrab. Jom minum air. Hayya isyrab. Ia dihantar bersama haruman kasturi di dalamnya. Di dalam bekas tu tadi yang daripada cahaya berisi minuman tu bersama dengan haruman kasturi. Dan nama orang yang akan meminumnya sudah tertulis pada bekas tersebut. Lalu bekas itu datang menuangkan minuman itu dengan sendirinya. Datang mari tak payah bidadari tuang. Bukan bidadari tu tuang sendiri. Tuang sendiri. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Surah Al-Insan ayat yang ke-21. Apabila diminum oleh mereka itu, kesemuanya menjadi mabuk. Kesemuanya menjadi mabuk. Ketika itu Allah SWT bertajalli. Bertajalli ni membuka hijab. Mudah-mudahan kita ni tergolong di kalangan hamba-Nya yang dibuka hijab.
untuk menampakkan keindahannya, keindahan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka pengsang. Pengsang tanpa cedera ketika pertemuan dengan Allah itu. Tak boleh nak wayang. Tak boleh nak wayang. Dengan itu sempurnalah nikmat bagi mereka itu. Ketika itu anak bidadari di dalam syurga berseru, wahai Tuhanku, jikalau engkau akan mengambil juga sekalian walimu itu daripada kami, mengapa dahulu engkau berikan kepada kami? Sekarang ini hati kami telah hancur luluh. Tu. Anak bidadari. Apabila ambil wali ni, para awliya ni, dia jadi sedih. Jadi sedih. Hancur luluh hati dia. Disebabkan tu. Tengok dia kata, engkau akan mengambil juga sekalian walimu itu daripada kami. Anaknya. Ketika itu anak bidadari nak bersama para awliya. Para awliya ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai sekalian kekasihku, telah sempurna anugerah kurniaku kepada kamu. Sekarang kembalilah ke dalam syurga kerana seluruh anak bidadari sedang bertangis-tangisan sebab berpisah dengan kamu. Tu. Berpisah dengan kita. Apa kita tak kita pun. Mudah-mudahan kita tergolong jadi yang dimaksudkan sini. Mereka menyahut, wahai Tuhanku, bolehkah kiranya engkau jadikan daripada hadratmu, engkau perlihatkan kepada kami lagi di atas permintaan hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala perkenankan bahawa pada setiap hari Jumaat Allah akan bertajalli untuk sekalian orang mukmin yang umum. Semua orang yang mukmin yang umum dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang ni dah kita tak boleh nak bayang. Tak boleh nak bayang. Mari cahaya ke kain putih, tak boleh. Tak boleh. Nikmat tu boleh tengok pada dalam syurga bagi orang ahli syurga sahaja. Manakala bagi golongan mukmin yang khusus pula akan dapat melihatnya sekali sehari. Tu. Mukmin yang khusus dapat melihat Allah Ta'ala itu sekali sehari. Kalangan wali Allah yang kamil, yang sempurna, lagi mukmil, yang menyempurnakan, lagi yang kamil, lagi mukmil, akan dapat sentiasa bertemu hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kau tengok. Orang mukmin boleh tengok hari-hari. Kalau wali Allah yang kamil lagi mukmil ni akan dapat sentiasa bertemu hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu sekalian ahli syurga pun kembali ke dalam syurga. Sekalian bidadari-bidadari yang menanti gembira dengan kepulangan mereka. Dan mereka sentiasa bergurau senda dengan mesra. Tengok. Kita balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam syurga balik, bukan masuk neraka, balik jumpa bidadari, disambut oleh bidadari. Bidadari sambut semula dengan keadaan suka. Nak minum dah apa abang usuk? Satu. Dah kan nak ikutlah. Tak payah panggil saya abang usuk, panggil saya apa? Kau anda. Ikutlah benda kita suka dipanggil ketika tu, suruh bidadari panggil. Keadaan ini telah digambarkan dalam firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia. Tak ada perkataan yang sia-sia. Dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Ada juga perkataan yang menimbulkan dosa, tak ada. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam, ucapan yang berbentuk sejahtera, yang selamat. Itu dalam surah Al-Waqiah, ayat yang ke-25 hingga ke-26. Ingat ayat di mana? Nanti tengok mula. Ini menerangkan bahawa perbuatan mereka pada hari itu
bukan lagi menjadi dosa. Dah jadi dosa dah. Dan mereka tidak akan mati lagi buat selama-lamanya. Kita hidup di dalam syurga selama-lamanya. Orang kafir duduk dalam neraka selama-lamanya. Orang tak ada iman, salah iman dia. Masuk dalam neraka selama-lamanya. Wa'iyyazubillah min zalik. Mahligai yang terdapat di dalam syurga itu dapat dilihat segala apa yang ada di dalam dan luarnya. Boleh tengok dalam dan luar mahligai itu. Manakala petanda malam diketahui dengan terhulur tirainya dan petanda siang pula dengan menyambut atau membuka tirainya. Tirai buka sendiri. Tu tanda malam ataupun siang. Kita batuk. Tak apa lah. Gigi apa lagi? Duduk alu. Dia mari alu-alu. Pergi tekuk. Kalau dalam syurga ni, kita tu paling apa? Dah. Dan apa? Dia bukanlah syurga lagi. Duduk dalam taman-taman syurga di dunia. Apa lah. Dan ni taman-taman syurga di dunia ni lah. Majlis ilmu. Baru taman syurga. Nama syurga mina minta lalu. Taman syurga di dunia. Nak air. Baru dapat air. Tapi kalau dalam syurga, ni ada lah. Gitulah. Minta maaf banyak dan terima kasih banyak. Tu nak menceritakan keadaan mahligai yang ada di dalam syurga. Orang ahli syurga ni, dia hebat dia kat mana? Hebat dia bukan kat syurga. Hebat dia tu nikmat dapat dah di syurga. Hebat dia untuk meraih syurga. Kehebatan dia pada dekat ujian dia di dunia. Ujian dia di dunia. Kalau kata macam ke minggu sebelum ni, sebelum kita berhenti tu, kita ada berkongsi berkenaan dengan sabar. Sabar dalam ada 3 bentuk sabar. Yang pertama sabar dalam taat, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar ketika berhadapan dengan musibah. 3 bentuk sabar ni, kalau kata diuji dengan kesabaran yang dalam taat, diuji kesabaran tu dalam kita nak istiqamah. Nak istiqamah dalam buat benda molek, istiqamah dalam buat ketaatan. Rasa sakit kepala lah sikit. Sikit je sakit kepala, rasa tak mau mari mayang jemaah. Kurang. Sabar teruk pergi juga. Oleh-oleh ada boleh mayang jemaah. Tu bentuk sabar. Dan sabar yang dalam taat ni, dalam kalau kita nak dalam kita melaksanakan ketaatan, dia mari ujian supaya apa? Supaya kita jadi lemah. Lemah guna, lemah apabila nak buat kebaikan, mari ujian, dorongan, mari perkara-perkara yang nak bukan kata bentuk maksiat, tapi melarikan kita tu daripada membuat taat. Contohnya kenapa? Makan. Maksiat makan, tak maksiat. Tapi belah-belah orang abang dapat berhabis nasi dulu. Berhabis nasi dulu, berhabis nasi. Puk mari benda lain pula. Tak boleh dengar dah orang abang niat nak pergi sembahyang jemaah. Ada apa kat gas kan ambil sembahyang. Dengar kau mak dah pergi start mutu. Nak pergi tu Allah. Kayak plekat pula cari contoh. Ada. Ke mana-mana tu. Tapi orang yang nak pergi sembahyang jemaah, etikad kosak dia betul-betul dah nak pergi.
dia siapa tu dak dang dengan jemaah. Habis orang sembahyang habis. Dia dapat pahala seperti sembahyang berjemaah. Tapi kau sat dengan betul lah. Kau sat dengan betul. Tu antara bentuk kena sabar dalam taat. Dan sabar dalam meninggalkan maksiat ketika contohnya kita diuji dalam kita nak meninggalkan maksiat. Ambil sebentuk maksiat. Ambil sebentuk maksiat menapa? Mencuri. Maksiat mencuri. Ataupun kita ambil maksiat yang berat. Minum arak. Minum arak tak ambuh dah. Ketung ke tak ambuh dah ketung. Ambuh dah. Tapi dia mari dorongan. Lama dah marilah rai jarang-jarang. Segelas aja contoh. Tak. Ataupun mari betul ujian dorongan daripada kawan-kawan, orang terdekat. Ataupun mari bagi hadiah, ambil lah. Ada lebih. Contoh. Benda-benda tu yang nak sabar tu. Sabar dalam nak meninggalkan maksiat. Ada semua je. Dan yang ketiga, sabar dalam nak ketika berhadapan dengan musibah. Ini antara tiga-tiga sabar ni menuntut kesabaran ketika diuji belaka. Ketika diuji, aku nak berusaha untuk jadi ayah yang bagus. Mari diuji dengan anak yang tak dengar kata. Sabar juga. Ataupun mari dengan ujian. Kereta kena langgar ke. Mari dengan ujian. Menapa lagi? Nega tak jadi. Tu. Nega. Dak akan nak kehir dah. Dak akan nak usaha. Dak jadi. Tu. Tu bila dalam keadaan tu. Sabar. Sabar dalam ujian tu. Musibah ikutlah apa bentuk musibah. Anak kurang sihat ke. Waliyazubillah min zalik. Kenderaan ke dak dang ikutlah dak badat aksiden ke. Tapi dalam sabar tu ketiga-tiga bentuk sabar tadi tu mestilah kembalikan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana-mana pun sebab sabar inilah yang membentuk orang yang bersyukur, orang yang mendapat orang yang sifat ahli syurga, orang yang sabar, orang yang sabar. Tak ada hok masuk syurga tu hok dak sabar. Tak ada. Hok masuk syurga semuanya sabar dengan ujian. Tak ada. Sebab tu dalam Al-Quran ada Allah Taala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah olehmu dengan sabar dan solat. Sabar dulu, tapi semayang kena. Semayang kena juga. Semayang tetap kena semayang. Dan ayat lain dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut semua. Sebut apabila orang yang ditimpa musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tunggu mati baru nak sebut. Kalau kita dengar kawan ni menerima kecelakaan di jalan raya, sebut jelah inna lillahi wa inna. Jangan orang lain pun jangan. Apa saya tu mati dah ke? Dah, bukan kata tunggu mati baru sebut. Bukan kata tunggu mati baru sebut. Wala nabluwannakum, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Bisyai'in minal khauf. Khauf tu ketakutan. Takut mari, dan wal khaufi wal ju', dan kelaparan. Jau'. Kata ana jau'an. Aku sedang lapar. Boleh dua.
hari ni. Tadi syaraba minum. Ni jau'an. Duduk menceritakan kadang kita lapar. Dan kekurangan harta. Kekurangan harta. Jiwa dan buah-buahan. Buah-buahan. Wassamarat tu buah-buahan. Dan sampaikanlah wahai Nabi Muhammad. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dia orang yang ditimpa dengan ujian, dengan musibah. Dan mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ditimpa ujian, banyakkan nak boleh kembali hati kita kepada Allah SWT tu bukan perkara yang mudah. Tapi nak bentuk boleh. Banyakkan zikir, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Selawat kepada Nabi, banyakkan zikir kepada Allah. Ikutlah munajat dengan apa cara sekalipun. Banyakkan perbetul hati kita dengan banyak menggilakkan hati kita dengan zikir dan selawat. Tengok kat mana dah? Setiap penghuni syurga diberi 70 perhiasan dan seketika kemudian bertukar ganti 70 warnanya. Pada hari itu suami akan melihat wajah isterinya dan begitu juga si isteri dapat memandang wajah suaminya. Penglihatannya tidak ada cacat cela lagi. Tidak ada cacat cela lagi. Dan badannya tiada lagi bulu melainkan pada kening, pada mata dan rambut, yang mana makin hari makin bertambah cantik keadaannya dan rupa parasnya. Ketika ni, orang yang ada isteri, bidadari, ketua bidadari adalah isteri kita. Dan bidadari-bidadari lain duduk bawah isteri kita. Dah saat kita kat dunia dak dang ada isteri. Ada bidadari yang mari kat syurga. Gitu. Gitu. Dan ketika tu kata ulama tak ada dah rasa cemburu, rasa sakit hati, rasa tak puas hati. Sebab apa? Sebab nikmat ketika tu di dalam syurga yang menghapuskan rasa cemburu, rasa tak puas hati tak ada dah. Kalau tanya kat dunia ni, aku ambil habis bidadari-bidadari lain. Kalau tanya bini kata, aku nak ambil habis bidadari-bidadari lain. Aku seorang je, saya seorang je ketua bidadari. Lain tak boleh. Ada. Tidak. Masuk dalam syurga lagi, ada belaka. Bawah pimpinan isteri itu. Dekat dunia nak jadi dah ketua bidadari. Sabar dulu, kena mati dulu. Kena mati, masuk syurga, baru boleh jadi ketua bidadari. Dan kita nak dapat bidadari, dekat dunia banyak kan sabar. Dengan ujian apa segala benda, Allah Ta'ala bagi sabar. Aku itu cakap bab sabar. Aku. Bab pernah kena dah. Pernah kena dah. Tengok minggu lepas, 2 minggu lepas kita bab sabar. Daripada 3 tu baru sebut 2 minggu dah hari. 2 minggu cuti. Diuji dengan kesihatan. Adakah masa tu kita sahur kita sakit? Tak. Lepas ada tu Allah batuk tak berhenti, sakit tekok. Batuk Allah. Tak apa tarik orang perut. Dah sabar nak aku ni mungkin cakap kat saya sabar. Kena sabar lah. Diuji dengan kesihatan. Diuji dengan kesihatan. Dalam masa yang sama, mari pula ujian ni. Sabar kat ni pun. Anda mau cakap kat pasal sabar. Tapi dalam masa yang sama, kita tengok bentuk Allah Ta'ala rezeki kan ujian tu adalah rezeki. Rezeki. Sebab apa? Sebab ujian ni yang boleh membawa hati kita kepada Allah tu adalah bentuk rezeki. Mendekatkan hati kita kepada Allah, rezeki. Walaupun sekalipun bentuk ujian. Benda Tuhan nak bagi ujian, nak mengangkat darjat, nak mendekatkan hati kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia kata saja nak bagi sedar. Nak bagi sedar.
Anak-anak duk main wah habis bangun. Nak kita ayah gi tegur. Senyap sikit. Orang nak buat kerja, umi nak buat kerja contoh. Main lagi. Wah. Kita akak sikit suara. Dengar dah abi royak tadi. Tak. Nak dengar juga jaga jatuh dalam lokang kan. Main lagi. Nampak pergi mari. Jatuh aku tambah. Aku dah jadi ayah lagi, tak ada abi lagi. Lepas hari tu baru jatuh sungguh. Piung kena sebil. Kena rotang. Sedah. Tak apa tu tanda apa tanda? Tanda nak bagi ingat aku ni ada. Nak bagi ingat. Nak bagi peringatan. Kembalikan balik hati kita kepada Allah Subhanahu Taala. Ujian tu nak bagi kita ingat balik. Dan kena Allah. Nak kena Allah. Tapi nak boleh kena Allah selalu tu bukan senang lah. Ikutlah apa bentuk ujian sekalipun. Sabar. Sabar. Jangan siapa ujian yang kita boleh tu tak mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tu aja. Nak marah ke Tuhan? Nak marah ke Tuhan? Tak boleh. Aku semayang bang, aku puasa, aku mari majlis ilmu, aku mari maulid, aku buat ni, aku buat tu. Apa segala benda untuk sedekah pun aku buat tapi tak ada rasa pun kasih sayang Tuhan. Nak marah ke Tuhan? Tak boleh. Mungkin sebab dia tak bagi lagi ketika tu. Dia nak tengok mu sabar. Buat benda-benda amalan nak rasa kasih sayang Tuhan, sabar. Buat ngaji-ngaji tak reti. Tak reti ngaji dah faham, dah ikut nak buat ni. Bukan hok depan ni bagi kefahaman. Bukan kata hok ngajar hok ustaz je baca je. Kena molek baca hari ni minggu depan baru faham. Kena molek dah nak baca lagi faham dah. Hok ni lah hok aku lalui yang sebelum ni kata-kata. Ada gitu. Jadi benda-benda banyak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ujian. Ujian berat mari baru kita balik. Ujian berat mari baru kita balik. Kalau boleh kita minta ampun semua dengan Allah Subhanahu Taala dengan berkat mari majlis ilmu, Allah Taala ampunlah dosa aku. Tak apa dah balas pun. Minta ampun dosa dengan kehadiran majlis ilmu. Kita mari majlis ilmu, ampunkan dosa aku. Janganlah kau ampunkan dosa aku dengan bentuk kecelakaan. Nak bagi kembali hati kita kena tunggu aksiden dulu. Nak kembalikan hati kita nak kena tunggu mari sakit demam dulu. Nak tunggu kembalikan hati kita baru ingat kepada Allah Ta'ala, mari dengan ujian orang lain. Biarlah kita duduk. Sebab kita ni maksiat kita hari-hari. Hari-hari maksiat. Hari-hari maksiat. Dan lazimi minta keampunan dengan Allah Ta'ala tu, lazimi taubat dengan Allah Ta'ala tu, banyak seperti mana kita rasa banyak maksiat kita. Gitulah. Buat. Taubat wajib. Hari-hari buatlah. Sebab kita tak tahu bila Allah Ta'ala terima taubat kita. Habis, selain itu, penghuni syurga akan dianugerahkan kekuatan seperti 100 orang yang ada di dalam dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka kuat makan. Tak apa. Yang ada di dunia dan Allah Ta'ala jadikan mereka kuat makan, minum dan jimuk sepanjang hari. Nak makan, nak minum, nak jimuk sepanjang hari. Boleh. Dalam syurga. Ikut learning lah. Ni dah urut. Dah urut. Urut cakap lah sedap. Cakap rekan umur. Kau angguk mi. Jom makan. Pergi makan.
Ni nasi dagang si. Ya. Habis-habis pun tambah 2. Ya. Tambah 2. Ya, temang lagi. Se. Minum air kena minum air dulu. Tak urut. Kat dunia, kat syurga tu kat dunia, kat syurga lagi. Nak makan banyak mana, boleh makan. Nak minum banyak mana, boleh minum. Nak jemuk banyak mana, sepanjang hari ikut bandar. Tapi nak kat dunia kena kuat lah. Kena kuat. Kena kuat kenapa? Kuat tahan ujian, sabar. Hari demi hari kekuatannya makin bertambah. Hari demi hari kekuatan makin bertambah. Mati dah duduk dalam syurga. Pada satu ketika malaikat datang menjunjung dulang daripada cahaya dan penutupnya juga daripada cahaya, lalu mereka berseru, wahai sekalian wali Allah, inilah hidangan daripada raja yang hidup yang tidak mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti situ. Perenggan akhir tu kita baca minggu depan. Minggu depan apa hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni. Lepas tu hari Ahad tu hari Maulid kita baca perenggan akhir ni sebagai khatimah, penutup. Dan pada hari Ahad tu tengoklah kitab menapa pula dah tu. Tak dapat seruang lagi. Nampak dah gambar orang, tapi nanti kita ayat mula. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta maaf banyak sekiranya sepanjang 2 minggu ni tak ada waktu mari baca hari ni, rasa macam ke ada kekurangan. Minta maaf banyak. Dalam penyampaian minta air tadi. Kalau tak minta air tak ada pun senyap lah. Terima kasih banyak atas kesetiaan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan pengumpulan kita pada hari ini dengan kebaikan dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bil hikmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan istiqamah kepada kami dalam melaksanakan kebaikan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau bolak-balikkan hati kami selepas Engkau memberi hidayah dan taufik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah hati kami dengan majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, majlis yang boleh mendekatkan hati kami dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau uji kami lebih daripada kemampuan kami, ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi